إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آله الكرام شؤون الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا حول ولا قوة. بسم الله. So yamhakullah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن كان ذو أسرة فنظرة إلى ميسرة. Situ. وإن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. Dan jika orang yang memiliki tanggungan harta itu dalam kesukaran, zu usrah, mana tidak mampu membayar kerana rukhsah ni, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Yani hendaklah kamu menangguhkan sampai ia mendapat kemudahan hingga kemudian kamu mengambilnya. Wa in tasaddaqu, dan sekiranya wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun, dan jika kamu menyedekahkan, kamu sedekahkan aja, yakni utang yang kamu sedekahkan kepada orang yang kesulitan, itu adalah khairul lakum, mana lebih baik bagimu di sisi Tuhanmu, dan dia akan membalasnya dengan balasan yang tidak diketahui hakikatnya kecuali olehnya, kerana menyampaikan kabar gembira kepada yang beriman itu di sisi Allah Ta'ala sebanding dengan amal jin dan manusia. In kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahui. Maknanya sekiranya seorang tadi memberi hutang, kemudian sampai ajal, atau ajal sini bukan ajal maut, maknanya ajal tempohan membayar, itu istilah dia. Tiba-tiba dia tidak berkemampuan dan nyata ke dia memang susah, dan kita faham memang di dalam keadaan sedemikian, maka yang terlebih baik kita hapuskan hutang. Dan banyak disebut dalam hadis, di antaranya orang yang menghapuskan hutang, sabatallahu qadama ala sirat, Tuhan akan tetapkan kaki dia atas sirat. Ya, besar tu. Itu kalau bayar sirat bawah neraka dan juta bilion duit pun kita boleh bayar. Tapi itu maknanya satu tawaran besar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menghapuskan hutang sekadar dia mampulah. Kalau dia boleh orang hutang dia 200,000 dia boleh apa, itu lagi baik. Kalau dia mampu, kalau RM200 boleh, dan kalau RM200,000 kalau dia tu lagi handal dia. Jadi maknanya sebab dia masuk dalam keadaan idhalus syurur bil qalbil mu'min ibadatun. Idhalul syurur fil qalbil mu'min ibadah, memasukkan kegembiraan dalam hati orang beriman, itu adalah ibadat yang besar maknanya, ya. Imam Nawawi sebut dalam Al-Azkar, apa sahaja amalan kelebihan amal yang telah kau jumpai, dia tahu mana hendaklah kamu beramal walau sekali. Sebab akhirat sebab dia bagi bahagian tu kita tak terketinggalan, ya. Siapa agak nak hutang susah kita bagilah. Kalau kita mampu RM150 ke, lepas tu kita halal je lah, ya, kita ambil berkat tadi.
Ambil pada, maknanya orang yang menghapuskan hutang tadi, kelebihan dia besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sabbatallahu qadamahu ala sirat. Tuhan tasbitkan kalbi, hati dia, kaki dia di atas sirat. Dia tak tergelincir, besar. Sebab kita minta sirat tu ada kalalip, dah api lagi bawah, kalalip ada pengait pula, kait, malaikat kait, desuk jatuh. Maka bila orang terselamat tu, Masya Allah, besar. Sebab dia kata besar kita menghapuskan akan orang yang masalah ataupun di dalam masalah sukar nak membayar tu, kita hapuskan, besar pahala ini. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, dan peliharalah dirimu. Itu mana wattaqu, mana takut olehmu. Yang ini peliharalah, jagalah dirimu daripada azab yang terjadi pada hari yang waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah yang menggugurkan semua idafah saat ketika kamu terlepas dari segala hal yang kamu lakukan di dunia, dan akan menerima ganjaran atas semua yang kamu lakukan di sana. Setelah perhitungan yang cermat meliputi segala hal hingga yang sekecil-kecilnya, semua akan makna diurus ataupun dibagi sendiri, dikira oleh Allah Ta'ala, dihisap, dikira, ditimbang, mana semua detail. Yang mana kembalikan semua kepada Allah Ta'ala yang menggugurkan segala idafah, mana sandaran, tak ada lagi tempat penyaran itu melainkan kepada dia. Yang ketiga itu, lemahlah segala-gala makhluk. Dia apa atas dunia hebat tak ada lagi sana, sama tadi. Itu bayangan awal dia dalam padang mahsyar besok ialah di Arafah. Kita tengok di Arafah apa sama, memutih, tak kira kaya miskin sama. So akhirat itulah keadaannya, mana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keadilan yang secukup, ditimbang, dihisap, mana dikira, ditimbang dan secara detail, benar diberikan balasan walaupun sedikit. Mayyamal miskala zaratin khairan yarah. Siapa beramal yang walaupun sedikit, dia akan diberikan balasan. Dan begitu juga sebaliknya. Allah. Pada suruh kita beringat, wattaqu, mana takut olehmu. Takut mana berhati-hati, cermat, berjaga-jaga pada hari yang dikembalikan sekalian kamu pada, mana semua akan kembali. Makin lama semakin dekat tarikh untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu zikrul maut adalah perkara yang sangat penting dalam memotivasikan jiwa itu. Pada dalam Naqsyabandiyah dia memang sengaja dalam zikir letakkan zikrul maut, murakabah kubur. Kita rasa kita mati, mandikan kita kapan, angkat sampai dan liadah dia tahu tu, rasakan. Summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Kemudian dipenuhi, diberikan balasan kepada kullu nafsin, setiap, maknanya diri, sesuai dengan makasabat, apa yang telah dikerjakan dan diusahakan, berupa kebaikan maupun keburukan. Dia akan diberi balasan oleh Allah Ta'ala. Jadi untuk kita tenang di sana, tidak bermasalah, maka di sini tempat kita nak ijaz. Siapa yang taat, ringkas dia selamat sana. Siapa melakukan penderhakaan, maka beratlah di sana. Apa yang telah dikerjakan berupa kebaikan maupun keburukan, kezaliman serta kekejaman, semua akan dibalas seadilnya oleh Ta'ala. Wa hum la yuzlamun, dalam keadaan mereka tidak dizalimi. Sedang mereka sedikit pun tidak dizalimi, mana tidak dirugikan sama sekali, tidak dikurangkan pahalanya dan tidak ditambah hukumannya. Tepat, adil, sama. Kerana setiap jiwa tergantung pada apa yang telah diperbuatnya.
Semua insan tadi akan bergantung dengan apa amalan yang telah dibuat. Baiklah. Kalau tidak, maknanya rosak. Dan diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, inilah dikata ayat terakhir yang diturunkan oleh Jibril sambil mengatakan, letakkanlah ayat ini di atas kepala 280 sapi. Ada yang disebutkan dalam tafsir Az-Zamakhsyari dan juga dalam tafsir An-Nasafi dan tafsir Baidawi dan tafsir Qurtubi. Ya. Letakkanlah ayat ini di atas kepala 280 sapi. Sapi. Lembu lah. Setelah turunnya ayat ini, Rasulullah SAW pun makna hidup selama 21 hari sahaja. Mana patut selawah wafat dan ada yang mengatakan 81 hari, ada yang mengatakan 7 hari seminggu je, ada yang mengatakan 3 jam. Ada khilaf mana ayat akhir. Summa tuwaffakum nafsin bima kasabat wa hum la yuzlamun. Allah. Kemudian wahai mukmin yang fokus, mana memberikan penumpuan menjernihkan diri mereka, simpanlah dalam dirimu ayat ini sebagai bekal akhiratmu yang tidak mampu dijelaskan oleh ulasan panjang. Ya, panjang sangat kena ulah panjang ayat. Ya, tidak dapat dimuatkan dalam berjilid-jilid buku kerana tafsirkan ayat. Summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Ya, kerana urip berjilid kitab tak cukup. Dan tidak memadai ditelisik dalam berbagai penyataan dan isyarat, di mana ayat ini berisi segala rahsia ya, yang melatari diutusnya Rasul dan diturunkannya kitab suci, ya, kabar gembira dan peringatan. Kerana itu ditutupkannya wahyu dengan ayat ini dan penurunan wahyu, mana inzal pun berakhir. Ya, sesuai dengan summa tuwaffa, mana diwafatkan. Ya, baginda sallallahu Allah. Summa tuwaffa mana disempurnakan tiap-tiap diri akan apa yang diusahakan. Allah. Makna memberi hati kepada kita sentiasa beringat dengan pembalasan yang akan kita hadapi satu ketika. Tidak siapa yang lepas daripada ini. Maka menuntut supaya kita sentiasa beringat apabila kita mengerjakan satu perkara, supaya mudah di sana, tidak mendatangkan kegimasan qalbi kita, ataupun tidak mendatangkan masalah ketika kita menghadap Qadir Rabbul Jalil di akhirat. Sebab zikrul maut adalah perkara yang sangat penting. Orang yang lupakan mengingati mati itu orang yang sesat takut nyata. Syamil wala tazal zakiran maut tipanisyanuhu dalalun mubin. Sensing tangan baju kamu ni kinayah berbuat kerja taklah sungguh-sungguh. La tazal zakiran maut, jangan lupakan kematian. Tipanisyanuhu dalalun mubin, kerana lupakan mati itu sesat yang terang dan nyata sangat. Kemudian wahai mukmin yang fokus, menjernihkan diri mana kalbi dia, simpanlah dalam dirimu ayat ini. Summa tuwaffa kullu nafsin bima kasabat wa hum la yuzlamun. Allah. Di mana ayat ini sebagai bekal akhirat yang tak mampu dijelaskan dan ulaskan panjang, tak dapat dimuatkan berjilid-jilid buku atau kitab, dan tidak memadai dituliskan dengan berbagai pernyataan dan isyarat. Ayat ini berisi segala rahsia ya, yang melatari diutuskannya dan diturunkannya kitab suci, ya, kabar gembira dan peringatan semada. Kerana itu tutupnya wahyu dengan ayat ini
permohonan inzar. Wahyu tadi pun berakhir. Ya Tuhan kami beriman kepada apa yang Engkau turunkan dan kami mengikuti mana Rasul-Mu. Maka catatlah kami sebagai golongan orang-orang yang menyaksikan. Doa dia. Ya ayyuhalladzina amanu labbaika wa sa'daik. Iza tadayantum bidainin ila ajalin musamma. Hai orang-orang beriman, sebagai konsekuensi iman adalah memperhatikan batas-batasan hukum Allah Ta'ala. Sebagai satu daripada apa? Kesempurnaan atau kemantapan iman seorang tadi mematikan. Terutama iza tadayantum bidainin, apabila kamu melakukan utang piutang. Paling amat penting dua-dua pihak. Iaitulah sebagai kamu memberikan sejumlah uang kepada sebahagian yang lain untuk dibayar kemudian. Ila ajalin musamma, atau mana ajal, mana tempohan, pada waktu yang ditentukan dengan batas waktu yang ditentukan berdasarkan hitungan hari, bulan dan tahun. Berapa hari nak bayar, berapa hari nak pinjam, berapa bulan nak bayar, berapa tahun ikat jamin, macam-macam semua. Itu sama ada cepat atau lambat mana. Bukan berdasarkan waktu fenin, ya, ataupun datangnya haji dan sebagainya. Maka pak tubuh, oleh kerana itu pak tubuh ini satu makna benda yang banyak kadang-kadang orang keliru menyebabkan masalah. Dia tak catit, ya, dia pakai mulut saja masalah. Mana pak tubuh, hendaklah kamu menulis tanya, mana kena buat, mana pengakuan, perjanjian, ya, secara bertulis, mengelakkan fitnah di belakang hari, agar tidak terjadi permusuhan, kebencian di antara kamu yang menyebabkan percekkokan dan pertengkaran, mana perkelahian, bergaduh, yang dapat menghilangkan iman dan tauhid mana ayat. Patut suruh kita tulis, wal yaktub bainakum katibun bil adl. Nanti orang katib yang boleh menulis dengan baik perjanjian. Wal yaktub bainakum katibun bil adl. Dan adalah seorang pencatat di antara kamu tadi menulis dengan benar sesuai dengan apa yang telah terjadi, tanpa ada penambahan dan pengurangan. Singkatnya, mana khulasa dia, hendaklah kau catat bersepakatan yang terjadi di antara kamu, berapa hutang dia, bila nak bayar, sama-sama faham pada masa yang saat serah terima, tanpa ada pembezaan, hingga kalian dapat saling membuktikan, ya, manakala diperlukan, dibutuhkan atau diperlukan di antara. Wala ya'ba katib, dan janganlah pencatat enggan, ya, atau menolak akan kerani katib. Wala ya'ba katibun an yaktuba kama allamahullah. Jangan dia angkat, maknanya jangan dia pencatat tadi dia tak mau. Wala ya'ba katibun, dan janganlah pencatat enggan, ya, ataupun menolak menulisnya sebagaimana Allah Ta'ala mengajarkan. Tidak meringkas hingga terkurang dan tidak memanjangkan sampai bertele-tele, ya, agar tidak menimbulkan pertengkaran dan percekokan pada saat jatuh tempoh bayaran. Saat tempoh bayaran dia nak bayar kan, yang ni nak minta, kawan ni pula nak bayar, tak ada, kata mana ada, bila saya hutang ada mula lagi, padahal dia hutang. Yang ni pula nak akan bayaran cepat, kan, tempat dah sampai tempoh. Yang ni pula buat mengelat. Itu sebab kena ada surat menyurat. Kalau kita apa sekarang ni, angkat sumpah, ada surat macam-macam lah, supaya jelas tidak ada penipuan maknanya. Qala Allah Ta'ala fal yaktu wal yumlil ladzi alaihi haqq wal yattaqillaha rabbah wa la yabkhas minhu syai'ah.
fa in kana alladhi alayhi haqqun safihan aw dha'ifan aw la yastati'u an yumilla huwa falyumlil waliyuhu bil 'adl wastashhidu syahidain min rijalikum fa in lam yakuna rajulan farajulun wa imra'atain. Ini ada hukum ni. Ada kala kita saksi dua orang, ada sekali seorang sini, kalau tak ada lelaki duduk, seorang lelaki, dua perempuan boleh. Dia ada beza-beza. Maka hendaklah dia pencatat yang adil tu, menulis dengan betul. Dan hendaklah orang yang berhutang itu mendektikan, kerana dianya adalah harus menjanjikan suatu pelunasan. Dia kena maknanya apa? Membuat perjanjian dengan betul lah, menyaksikan betul. Wal yattaqillah dan hendaklah kamu gerun dan takut akan Allah Subhanahu wa taala, ya, Rabbah, yang dia adalah takut akan Allah Tuhan kamu. Tanpa takut Tuhan pada saat mendiktikan, ya, jangan sampai luput sebagai mana pada saat mana melunaskan benda itu, hendaklah dibuat dengan betul. Dan jangan ia terlebih, jangan terkurang, ya, wala yabkhas, mana mengurangkan atau mengecilkan minhu syai'an, sedikit pun daripada hutang. Mana hutang tu jelas, kalau kata 1,000 lah, dan bagi 1,000 je bayar 800 pula kan, atau 1,000 pula kena bayar lebih pula, 1,200 dia riba. Semua benda-benda tu hendaklah dijaga dengan baik sebabnya dalam bab muasyarah, hubungan kontak kita sama kita. Kemudian pengkhususan ini setelah penyataan sebelumnya adalah untuk menambah penekanan dan perhatian agar tidak sampai melanggar hak orang lain. Maknanya biar benda itu betul, jangan sampai maknanya melanggar hak orang. Kalau tak betul kan dilanggar hak orang. Tak betul janji, dia janji sikit dia bayar banyak, ada bayar banyak hutang banyak bayar sikit, macam-macam berlaku kan. Akhirnya pertengkaran bila tidak ada bukti. Sebab tu dia suruh tatid tulis, tu biar ada maknanya bukti. Kemudian jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya, kurang akal dan kurang bertindak, mana membazir, au dhaifan, atau orang yang lemah penglihatannya dan tenaganya seperti kanak-kanak, ya, au la yastati, atau dia tidak mampu, ya, dia sendiri, an yumillah, bawa untuk mendiktikan kerana bisu, atau tidak faham bahasa, ya, dia nak mentikan apa perjanjian, maka hendaklah mendiktikan itu waliyuhu, hendaklah apa, dia mencatat tadi, hendaklah wali dia membuat penyaksian tadi, ya. Iaitu orang yang menguruskan urusannya menurut syariat lah. Semua itu dibuat tadi apa? Bil adli, dengan jujur, ya. Dia membuat perjanjian, dia membuat catatan, iaitu dengan jujur, jangan ada penipuan, dan memperhatikan keadilan bagi dua pihak tanpa menambah dan tanpa mengurangi. Itu tak dibenarkan, makna kita berlaku zalim. Habis banyak mana diutang, banyak itulah dibayar. Islam maknanya suruh kita adil, jangan berlaku tekan menekan antara dua pihak. Habis. Kemudian di samping itu, wastashhidu syahidain, ini dia tuntut pula mendatangkan saksi. Wastashhidu syahidain min rijalikum, daripada laki kamu. Saksi dalam bab ni kena ada 2 orang lelaki. Mana 2 orang saksi yang hadir itu di majlis itu. Min rijalikum, daripada lelaki antara kamu, kerana kesempurnaan akal dan agama mereka itu lelaki. Fa in lam yakuna rajulaini farajulun wa imra'atan, dan jika tidak ada 2 orang lelaki, ya, atau saksi tak ada 2 orang lelaki, ada seorang, maka seorang lelaki boleh juga, tapi kena datangkan 2 orang perempuan. Seorang lelaki, 2 orang perempuan, itulah hendaklah kamu mempersaksikan kepada 1 orang lelaki dan 2 orang perempuan sebagai
ganti dua lelaki untuk menghindari kesalahan. Pada saksi ada dia lebih maknanya ke arah selamat, tidak membawa kepada penipuan dan sebagainya. Dan dia akan dibuat saksi mata akan datang bila kalau ada perselisihan. Ini berlaku khusus dalam hal harta, ya, bukan hudud ataupun kisah lain. Disebutkan oleh kurangnya akal dan lemahnya pemikiran perempuan tadi, ya. Iaitu mimman tardawna minasyuhada, ambil di antara mereka yang kamu ridalah, ya, mana wahai para pengamal ketentuan ini, mencari orang-orang yang kita reda dengan dia. Mana tadi? Antardau minasyuhada, daripada saksi ini. Pastikan keadilan perang. Jumlah ini disebutkan secara khusus, ya, agar jika tasila ihdahuma, jika seorang sesat, tadillah ihdahuma, kalau sekiranya seorang sesat atau lupa kerana berjalan ke tak jumpa cari tempat penyaksian tadi, atau dia terlupa waktu, maka hendaklah dia datangkan mana saksi tadi untuk menyelesaikan perkara ini. Allah Karim. Mana patu zakira ihdahuma al-ukhra, kalau seorang lupa, mana patu zakira ihdahuma al-ukhra, mana dia boleh ingatkan yang lain lah. Maka seorang yang ingat mengingatkan yang lain kerana kealpaan atau kelupaan dia, supaya tidak ada hak-hak kaum muslimin yang dilanggar. Sebab kata saksi ini kan penting kan. Saksi ini dia menyebabkan kes sabit atau kes boleh terangkat, ya, pakai saksi. Sebab saksi penting, dia hadir untuk memberikan penyaksian supaya hukuman itu berjalan dengan adil. Wallahu a'lam.